Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Siapa yang ada online hari ini? Okey, hari ini siapa ada yang online ketika ini 18 April 2023, hari Selasa. Okey, Assalamualaikum kepada Nurul Ain. Terima kasih join Kak Nida. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi. Kalau nak join, jom kita sama-sama live sama-sama. Kita boleh borak-borak santai. Terima kasih kepada Fikri, Syed Bakar, Single Father. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Nurul Ain. Okey, hai Fikri, terima kasih. Mama Tina 4321, Mat Kelantan 55, Mizul Haimi, Yam Yam. Wow, The King. Okey, The King. Fatimah Kofela, NZ Nash. Okey, Hasimah Saim. Okey, terima kasih yang bagi Kak Nida like. Terima kasih Pak Tam Perak follow Kak Nida. Terima kasih kepada Lin Hamid. Macam Kak Nida biasa dengar, Syed Bakar. Okey, terima kasih bagi Kak Nida like. Okey. Muhammad Rashidi, terima kasih. Min Saari, terima kasih join Kak Nida. Assalamualaikum kepada anda semua. Kak Nida nak ucapkan terima kasih sebab saya beli perak tapi harga jatuh. Okey, saya beli perak harga jatuh. Okey. Kepada kawan-kawan yang nak mula membeli emas, okey, harga jatuh, okey, ataupun harga naik, yang penting kita ada pemilikan tu. Terima kasih pada Tuan Syed Bakar. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, Hakimi Hussein. Okey, dia macam ni. Okey, harga emas ke, harga perak ke, okey, kita mula-mula kita kenal pasti, okey, siapa kita dalam menyimpan emas ataupun menyimpan perak tersebut. Okey, siapa kita? Adakah kita ini penyimpan ataupun adakah kita ini pelabur ataupun adakah kita ini peniaga? Maksudnya kita kenal pasti siapakah kita di dalam pemilikan aset atau harta tersebut. Okey, macam contoh ya, macam Kak Nida, biasanya kebanyakan customer-customer Kak Nida mereka bermula daripada penyimpan. Okey, kita fahamkan penyimpan itu siapa? Penyimpan adalah mereka yang nak mengumpul gram ataupun mengumpul berapa dirham ataupun berapa dinar di dalam simpanan kita. Maksudnya, kita tak kisah harga itu rendah atau harga itu tinggi. Yang penting, apabila ada duit kat tangan, nak elakkan sebelum ia cair dengan mudah, okey, at least kita dah membekukan duit kita tersebut kepada simpanan yang akan datang dalam jangka masa panjang, ia adalah uptrend. Okey, contohnya macam emas sendiri. Macam Kak Nida bermula menyimpan emas pada tahun 2019, 2 September adalah pada harga RM214. Okey, hari ini, ketika ini, 18 April, harga untuk 1 gram emas adalah RM304. Dalam jangka masa pendek, Tuan, ia adalah turun naik. Okey, tetapi dalam jangka masa panjang, emas sejak 20 tahun kebelakangan ini, harga emas kenaikannya hampir 10% setiap tahun. Okey, dalam jangka masa pendek, yes, dia turun naik. Contohnya kan, okey, pada hari RM306 pada 12 April. Okey, Kak ni dah ada rekod ya. Pada 14 April, RM311 paling tinggi. Tapi hari ini, 18 April, RM303 per gram. Jadi maknanya dalam jangka masa pendek dia turun dan naik. Tetapi dalam jangka masa panjang, lagi lama kita peram, okey, lagi untung sebab kenaikan harganya adalah hampir 10% setiap tahun. Contoh, kalau mereka bercakap dari segi menyimpan emas adanya susut nilai. Okey, tahun pertama saja dah cover susut nilai tersebut sebab dia dah hampir 10%. Sebab susut nilai dekat public gold, okey, paling maksimum adalah 9%. Okey, dia di antara 6%, lagi banyak gram kita jual, lagi banyak kita gram yang kita consider jual dekat public gold, dia adalah 6%. Consider paling tinggi maksimum 9%. Jadi kenaikan harga emas pula hampir 10% setiap tahun sejak 20 tahun kebelakangan ini. Jadi tahun pertama dah cover dah. Emas tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Ia adalah untuk jangka masa panjang.
Jadi consider kalau kita kata kita dah beli perak atau kita dah beli emas, harga jatuh, tak payah risau sebab kita selagi kita simpan emas atau perak itu tetap di tangan kita. Tunggu harga naik esok, kita jual. Atau dah capai matlamat esok, kita jual. Maksudnya, kita beli ketika harga rendah, harga tinggi esok baru kita jual. Okey, apabila dah capai matlamat, kita nak capai sesuatu, contohnya haji atau umrah, nak beli aset atau properti, dah cukup kuantiti, dah cukup matlamat, ketika itu kita jual. Tetapi bagi penyimpan emas, objektif dia menambah gram emas. Selagi kita menambah emas tersebut, selagi bertambah aset kita. Selagi bertambah kita punya harta dan selagi bertambah kita punya simpanan. Jadi, kita tak payah risau kalau kita ini adalah penyimpan emas. Okey, kalau pelabur pula, tadi Kak Nida bercakap dari segi penyimpan. Kalau pelabur adalah mereka yang sentiasa hari-hari tengok kepada kenaikan ataupun penurunan graf analisa, teknikal analisa. Okey, sentiasa kaji sentimen semasa, berita dunia, apa sahaja yang boleh memberikan impak kepada kenaikan ataupun penurunan harga emas ataupun silver. Jadi itu adalah pelabur. Sentiasa tengok graf naik, masa tu dia jual. Tapi bukan dalam kuantiti yang sedikit lah. Sebab dia tidak memberikan impak kenaikan ataupun penurunan harga. Biasanya dalam 100 gram ataupun 250 gram ke atas. Jadi ketika itu dia akan beli dan jual. Dekat situ ada nampak impak kenaikan ataupun penurunan harga kalau untuk pelabur. Okey, tapi selagi kita menyimpan emas ataupun dirham tersebut tidak memberikan rugi kepada kita sebab kita tak jual lagi. Okey, itu adalah pelabur. Dan ketiga adalah kategori peniaga. Okey, peniaga ini berbeza dengan penyimpan dan pelabur. Peniaga ini adalah di mana harga tinggi, harga rendah, dia tetap jual dan beli. Bezanya untung atau rugi itu banyak atau sikit saja. Bezanya consider mereka tetap consider dia menggunakan aset emas ataupun dirham tersebut, perak tersebut untuk diniagakan. Dia beli dalam kuantiti yang banyak ataupun dia ada stok yang banyak, lepas tu dia pergi jual dekat individu-individu ataupun orang tengah okey yang nak consider diniagakan. Itu adalah peniaga. Untung atau rugi, okey, jual atau beli, bezanya untung mereka tinggi atau banyak saja. Itu peniaga. Objektif dia nak niagakan emas tersebut. Jadi, kita kenal pasti siapakah kita. Penyimpan, pelabur ataupun peniaga. Tapi kalau biasanya Kak Nida bercakap dengan kawan-kawan ataupun share kepada kawan-kawan adalah lebih kepada penyimpan emas. Objektifnya adalah untuk menambahkan gram emas. Terima kasih kepada Kak Nida, tak perasan tadi rasanya Tuan Fikri yang bercakap tentang dia dah beli perak, harga jatuh. Okey. Jadi maksudnya kalau kita penyimpan tak perlu risau. Kita simpan saja, kita tunggu saja harga naik, esok baru kita jual. Kalau kita pelabur yang sentiasa ada masa nak tengok graf semua tu. Okey, nak tengok kenaikan harga dengan kuantiti yang banyak. Okey, bukanlah kuantiti 1 gram, 10 gram macam itulah. Tapi kuantiti yang banyak baru memberikan impak kepada harga jual beli kita. Okey, so Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan semua. Okey, beberapa hari ini Kak Nida menerima customer yang merupakan mereka merupakan seorang suri rumah. Okey, Kak Nida respect dengan mereka di mana mereka membuat simpanan duit sendiri. Maknanya mereka pandai berjimat cermat. Dalam masa yang sama, mereka ada kesedaran untuk menyimpan emas. Jadi, ada hari dua customer dah consider daftar. Lagi satu customer dalam proses. Okay. Ketiga-tiga mereka adalah suri rumah. Jadi, Kak Nida respect. Sebab apa? Macam Kak Nida sendiri, dulu pernah bekerja. Selama 25 tahun bekerja. Sepanjang Kak Nida bekerja, okey, Kak Nida tak ada pula kesedaran untuk membuat simpanan emas. Kak Nida sebenarnya lambat kenal emas sebab dulu Kak Nida tak minat emas dan Kak Nida tidak tahu tentang fungsinya emas. Okey, kalau fungsinya emas itu, consider macam Kak Nida rasa emas ni adalah emas perhiasan. Gelang, rantai, cincin, itu saja Kak Nida tahu fungsi emas.
Tetapi apabila Kak Nida dah sedar yang emas itu adalah merupakan penyelamat ketika gawat, bab kata Tuan Samsudin Gadir, okey, beli emas menyesal, tidak beli emas menyesal. Jadi maksudnya sepanjang 25 tahun dulu Kak Nida bekerja, ada duit, ada income bulanan tapi tak ada kesedaran nak menyimpan emas. Jadi 3 orang customer Kak Nida ini suri rumah yang consider tak ada pendapatan yang masuk, income yang masuk, tapi ada kesedaran nak menyimpan emas. Caranya di mana? Beliau ambil account gap minimum RM100. Maksudnya mereka ada simpanan yang datang daripada mungkin duit datang daripada pemberian suami ataupun mereka ada side income. Diorang pandai nak terus saja membuat simpanan melalui account gap, gold accumulation program. Kak Nida respect, walaupun sikit, janji kesedaran tu dah ada. Dah mulakan langkah pertama. Okey, kepada Tuan Fikri, pinjam Ahrana sebulan okey ke? Pinjam Ahrana sebulan, maksudnya macam mana Tuan Fikri? Maksudnya, dah ada emas, lepas tu hantar ke Ahrana, lepas tu kita consider dapat tunai segera. Begitu? Okey, macam Kak Nida sendiri, okey, peranan bagi Kak Nida lah secara peribadi, kalau Kak Nida memiliki emas, okey, tujuan utama, betul macam Tuan Fikri tu tanya, bercakap pasal Ahrana. Okey, tujuan utama Kak Nida mula sedar menyimpan emas ataupun Kak Nida consider punca utama Kak Nida mula menyimpan emas adalah Kak Nida memikirkan tentang pemilikan aset yang boleh diguna pakai sebagai dana kecemasan. Okey, dana kecemasan tu seperti apa? Contoh kalau kita menyimpan dalam duit kertas, Kak Nida sendiri ya, contoh Kak Nida sendiri, Kak Nida tak jamin yang duit kertas itu berada di dalam pers Kak Nida dalam situasi yang panjang, dalam tempoh masa yang panjang. Mungkin Kak Nida ter-accident guna pakai, bila masuk je shopping complex, pakai, ambil dah daripada 100, ambil RM10, ambil RM5, ambil RM20. At the end, tinggal berapa? Tinggal 50 sen. Sebab apa? Tak sedar diguna pakai sebab duit tu fungsinya untuk dibelanjakan. Letak pula dalam pers. Okey, pergi pula ke pasar malam, pergi pula masuk contoh fast food ke kan, masuk pula tempat kedai RM2 contoh. Ada saja ke otak kita ni nakal untuk berbelanja. Tetapi apabila dah dibekukan jadi emas, dia dah selamat dalam bentuk gram emas. Jadi kita nak berbelanja kat kedai tu tidaklah boleh nak belanja, nak beli sesuatu kan. Sebab kalau dah dibekukan jadi emas, maksudnya duit kita dah selamat daripada cair begitu sahaja. Dan dalam masa yang sama nilainya makin meningkat. Itu yang bonusnya. Okey, pinjam 1 bulan sebab nak kurangkan upah. Pinjam 1 bulan sebab nak kurangkan upah. Okey, kalau kita terdesak, okey, kalau kita terdesak, contoh kita nak pakai duit. Okey, contoh kita nak pakai duit, kita nak contoh tiba-tiba lah motor rosak. Sesuatu yang di luar jangkaan kita. Tiba-tiba lah consider macam ada saja yang belanja di luar daripada perbelanjaan bulanan. Jadi kita nak pakai duit. Jadi kita ada emas ni, kita hantar ke Ahrana, okey, kita dapat tunai segera. Dan apabila ada duit semula dan kita dapat gaji semula ataupun kita ada duit extra ke daripada kita punya commission ke, kita tebus balik dekat Ahrana dan kita dapat emas kita semula. Jadi kalau kita bercakap dari segi upah, okey, dia seperti macam lagi cepat kita settlekan, kuranglah upah dia. Sebabnya contohnya dekat Ahrana Post. Okey, betul. Anda boleh letakkan emas anda di Ahrana Post selama 6 bulan. Okey, tetapi setiap bulan dia akan charge upah simpan tersebut. Lagi cepat kita ambil, lagi kuranglah consider lagi kuranglah upah simpanan. Contohnya 1 gram ni kita hantar ke Ahrana, 1 gram ni contohlah upah simpannya RM10 atau RM15 lah contoh. Jadi kalau kita biarkan di dalam Ahrana tu selama 6 bulan, kita tak tebus, tinggilah RM10 tu kalilah 6 bulan dah jadi RM60. Tapi kalau kita ambil bulan pertama, settlekan kita punya nilai pinjaman yang kita ambil tu, lepas tu campur upah sebulan,
Jadi kuranglah consider upah simpan tersebut. Lagi kita tambah lagi lamalah upah simpan tersebut. Dekat Arano Post, bukan saja 6 bulan, anda boleh tambah lagi additional 6 bulan. Tapi yang pentingnya dia terletak pada diri kita sendiri. Berapa cepat kita nak tebus emas kita dekat Arano. Terima kasih kepada Syed Bakar, Single Father, bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih sangat-sangat. Okay, terima kasih kepada Iza Yan Lovers. Terima kasih John Kak Nida. Jadi maksudnya, memang ya, emas ini merupakan penyelamat ketika gawat. Apabila terdesak kita nak pakai, contohlah ni kan, Kak Nida semalam pergi ke Maiden USJ, Kak Nida nampak kat sana ada Arano Express. Okay, yes, Kak Nida nampak ramai dekat sana consider menunggu giliran untuk ke Arano. Kak Nida tak pasti sama ada diorang guna emas untuk dipajak untuk mendapatkan duit ataupun mereka tebus. Kak Nida tak pasti. Tetapi kalau anda nak tahu, mereka yang ada emas sahaja yang boleh masuk ke Arano. Sebab apa? Sebab dia ada emas, dia ada aset mereka sendiri. Jadi Kak Nida rasa, orang kata, yes, mereka yang consider ada emas, mereka lah yang berada di dalam Arano tersebut. Okey, jadi maksudnya mereka dah bersedia dengan aset yang mereka dah simpan. Jadi mereka bila nak pakai duit, mereka pergi ke Arano, dapatlah tunai segera. Jadi bolehlah buat belanja raya, okey? Belanja nak balik kampung, belanja nak beli kuih ke whatever ke. Besok bila dah habis raya, dah ada balik income ke, dah ada consider macam duit yang consider bonus ke apa ke, tebus sedikit-sedikit dapat balik emas anda. Jadi menunjukkan emas ini merupakan sebagai rolling juga. Rolling dalam masa yang sama, kita nak guna pakai duit, yes, kita ada emas, hantar ke Rano. Jadi poin kat sini, orang yang ada emas itu maksudnya orang yang ada duit. Okey, orang yang ada duit belum tentu dia ada emas sebab dia tak beli emas. Jadi maknanya mereka yang ada emas walaupun beli berdikit-dikit, dekat Public Gold boleh beli berdikit-dikit serendah 100 pun dah boleh beli menyimpan emas dekat Public Gold. 100 saja. Orang dulu anggap apa tahu? Nak menyimpan emas kena ada duit ribu-riban. Kena ada duit orang kata sedebuk, kena ada bonus, kena ada income besar. Tidak. Dekat Arano mampu milik untuk semua golongan. Semua golongan tu maksud Kak Nida, tak kisahlah anda ini suri rumah, tak kisahlah anda ini peniaga kecil-kecilan, contoh meniaga pasar malam, meniaga consider goreng pisang. Untung harian tu simpan di dalam bentuk gram emas. Sebab apa? Pertama, anda dah menyelamatkan duit anda daripada cair. Kedua, anda boleh dapat simpanan yang makin naik nilai dia. Kalau kita menyimpan dalam duit kertas, kita akan ambil saja. Itu terjadi pada pengalaman Kak Nida sendiri. Kita simpan duit memang tak selamat. Memang tak selamat tu maksudnya apa? Pertama, kita boleh bila-bila kita boleh tarik dan guna. Benda tak perlu pun kita pakai. Saya beli emas 1000 mm, 10,000 RM. Macam mana urusan jual beli? Saya nak beli emas 10,000 RM. Okey, macam mana nak jual beli? Okey, mudah saja kepada Tuan Syed. Okey, klik bio link Kak Nida. Kak Nida akan guide Tuan Syed Bakar daripada permulaan mulanya daftar sehingga pembelian tersebut. Okey, dekat Public Gold mudah saja Tuan. Sebab apa? Kita boleh menyimpan, membeli ataupun menjual ataupun Arano kan secara online melalui akaun Gap. Kita nak jual semula walk in ke Public Gold pun boleh bila-bila masa. Sebab apa? Public Gold dalam masa yang sama, kita kalau menjual Public Gold membeli dengan harga tersendiri berbeza dengan barang yang bukan Public Gold, emas Public Gold. Dalam masa yang sama, Public Gold pun membeli emas brand X, maksudnya brand yang brand lain tetap membeli. Tetapi untuk Public Gold sendiri, harganya seperti di dalam website tertera. Paling maksimum 9%. Memang tertera, dia telus. Mudah, murah, telus dan patuh syariah. Klik je bio link Kak Nida. Okey, follow Kak Nida. Lepas tu Kak Nida akan guide daripada mula daftar sehingga selesainya pembelian. Sebab apa? Dalam masa yang sama,
mereka yang berada di bawah bimbingan Kak Nida akan letakkan di dalam satu grup di mana Kak Nida sentiasa memberikan informasi step by step, video ataupun promosi ataupun apa saja ilmu-ilmu dan tips-tips emas untuk mereka yang berada di bawah bimbingan Kak Nida. Kak Nida adalah dealer rasmi Public Gold sejak 2019, okey, di mana Kak Nida sekarang ini aktif membimbing mereka yang menyimpan emas dengan ilmu. Kita dekat Public Gold ni, dealer-dealernya adalah mereka yang sentiasa mendapat ilmu daripada grup dan juga kita menyampaikan kepada customer-customer. Menyimpan emas mesti dengan ilmu. Menyimpan emas, kalau tak ada ilmu, emas dekat tangan kita pun habis. Emas dekat tangan kita pun boleh lenyap begitu saja. Kenapa ada ilmu? Ilmu, sebab tanpa ilmu, consider macam kita seperti ikut-ikutan. Kita tak ada arah tujuan. Jadi kita mendapat ilmu dekat Public Gold sama ada di dalam buku-buku yang dituliskan oleh pakar-pakar ataupun dealer-dealer hebat di dalam Public Gold. Dan dalam masa yang sama, dekat Public Gold memang non-stop tentang training-training diberikan kepada customer-customernya. Jadi berada di bawah circle kita orang punya program di mana di bawah grup PG1M dan anda tak kering ilmu. Terus terang Kak Nida cakap, Kak Nida sendiri pun kadang-kadang terskip tentang kelas-kelas dan juga training yang diberikan sebab memang non-stop. Okey, tak kisahlah anda bermula dengan RM100 pun, anda tetap berada di dalam circle yang sentiasa anda menerima ilmu dari masa ke semasa. Yang penting ilmu. Simpan emas mesti dengan ilmu. Tanpa ilmu, kita akan terkontang-kanting. Sebab apa? Tanpa ilmu, bila kita dah ada ilmu, harga rendah kita senyum. Harga naik lagi kita senyum. Sebab apa? Kita dah faham tentang penurunan tu adalah masa untuk kita borong. Masa untuk kita tambah simpanan kita. Itu kalau harga tengah turun. Masa itu untuk kita grab promosi. Okey, kalau harga naik, harga dah naik, tak dapat beli. Jangan risau, maknanya emas di dalam simpanan anda makin naik nilainya. Jadi consider ilmu itu memberikan kita pemahaman tentang pemilikan harta yang kita sedang ada. Okey, contoh ya Kak Nida tunjuk yang ini. Kak Nida membeli emas pada tahun 2019, pada yang ini 1 dinar. Design ni dah tak ada lagi. Jadi ramai antara consider dealer-dealer yang baru ataupun customer-customer yang baru memang tak jumpa lagi gold bar design dinar ini 4.25 gram satu ini. Kak Nida beli ketika ini adalah RM880, di mana ketika itu harga emas adalah RM214. Okey, ketika itu RM880. Hari ini 1 dinar adalah RM1,295 ketika ini. Okey, sebab kita kena faham dekat website Public Gold harganya revise setiap 20 minit. Masa Kak Nida semak tadi adalah RM1,295, di mana Kak Nida beli dulu adalah RM880. Jadi berbaloi tak kalau anda memiliki emas di mana anda membeli dengan harga yang rendah dalam masa yang sama, selagi anda menyimpan emas tersebut dalam jangka masa yang panjang, nilai dia makin meningkat. Berbeza dalam anda menyimpan dalam bentuk duit kertas yang terkesan dengan inflasi. Inflasi itu bermaksud apabila kita menyimpan duit kertas, walaupun dalam akaun bank kita itu, okey, Kak Nida pun menyimpan duit kertas juga. Maksudnya kita bukan fokus pada satu platform. Kita ada platform duit kertas, kita ada platform emas. Jadi maksudnya sebahagian daripada duit kertas itu kita menyimpan juga dalam bentuk emas. Jadi anda boleh bandingkan sendiri penurunan nilai harga, kenaikan harga itu kepada dua jenis simpanan tersebut. That's why seperti Warren Buffett pun selalu cakap, jangan letak semua, don't put all eggs in one basket. Maksudnya jangan letak semua simpanan kita tu dalam satu platform. Jadi ada platform A, duit kertas, ada platform B dalam dalam bentuk gram emas. Okey, jadi Kak Nida tidak mengatakan pindah semuanya, tidak ya. Kita kena faham kat situ. Sebahagiannya kita alihkan kepada simpanan emas. Sebab apa? Emas ini tadi Kak Nida bercakap pasal inflasi. Inflasi tu bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut.
Okey, contoh kan dulu kita boleh beli karipat dengan harga 30 sen. Sekarang ni dekat area Shah Alam paling kurang 50 sen ataupun 80 sen. Tak dapat lagi harga 30 sen. Tetapi karipat tu tetap sama. Karipat yang sama, inti kentang juga, okey, yang digoreng juga, satu unit juga, tapi kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Itu yang bermaksud apabila kita menyimpan dalam duit kertas, nampak saja amount dia di dalam account bank tu banyak, tetapi kita terpaksa bayar lebih untuk dapatkan barang yang sama. Jadi consider amount tu, kekayaan kita tu tidak bertambah. Sebabnya terkesan dengan inflasi. Tetapi kalau anda menyimpan dalam bentuk gram emas, nilainya makin meningkat. Bak Kak Nida kata tadi, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Okey. Jadi kepada mereka yang nak mula menyimpan emas, walaupun orang kata takutlah Kak Nida, saya trauma dulu pernah kena tipu. Dekat Public Gold, walaupun anda simpan dengan dengan RM100, anda dah boleh grab ilmu emas. Lepas tu anda belajarlah dari masa ke semasa, kemudian bila dah ada ilmu emas, anda tambahlah simpanan anda. Kita tak kata nak kena ribu-ribuan nak start. Tidak. RM100 anda dah boleh start melalui account Gap Gold Accumulation Program. Simpan duit dalam public merchant RM5,000. Bila tebus dapat balik RM4,500. 4 tahun simpan. Okey. Kalau macam tu, Tuan Syed Bakar mulakan menyimpan emas walaupun dalam walaupun dalam kuantiti yang sedikit dahulu. Okey, Kak Nida tidak mengatakan kena letak sedebuk tu. Kalau Tuan Syed consider ada consider menyelamatkan duit Tuan Syed daripada terkesan dengan inflasi, ubah sebahagiannya kepada emas, simpanan emas. Ubah kepada simpanan emas. Kak Nida tidak mengatakan 100% ya, tidak. Kak Nida pun membuat simpanan di platform itu ABC. Tetapi sebahagiannya kita letak dalam emas, lepas tu boleh nilaikan sendiri kenaikan nilai emas tersebut. Inilah contoh yang Kak Nida sebut. Kak Nida beli yang ini RM880 hari ini, ketika ini, semasa Kak Nida semak tadi, sebab harga revise setiap 20 minit adalah RM1,295. Okey, naik tak nilainya? Kalau anda menyimpan dalam bentuk duit kertas, anda ada duit tu lebih tetapi terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Contohlah Kak Nida cakap, Kak Nida mula menyimpan emas pada tahun 2019, harga 1 gram RM214. Hari ini, harga 1 gram kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan 1 gram dengan harga RM304. Jadi berbaloi tak anda yang sudah memiliki simpanan emas, anda punya simpanan itu nilainya meningkat. Nilainya naik. Bila nak jual balik senyum sahaja, sebab apa? Dulu pembelian anda dah cover dah. Consider anda punya modal RM880 contoh ni. Kalau anda nak jual 1, 2, nilai dia RM1,265. Okey. Jadi kalau misal kata anda nak mulakan langkah pertama, Kak Nida tidak mengatakan kena letak sedebuk 100% pindah 100% simpanan. Tidak. Sebahagiannya lepas tu belajar ilmu emas. Belajar dari masa ke semasa. Fahamkan tentang emas punya dalam jangka masa pendek dan turun dan naik. Dalam jangka masa panjang, yes, dia adalah uptrend. Jadi mereka dah memiliki simpanan emas ketika ini, senyum sokmong. Okey, simpanan. Okey, jadi kepada Tuan Syed, jangan lupa klik bio link Kak Nida, follow Kak Nida rapat-rapat. Kak Nida akan guide daripada A to Z bagaimana nak membuat pendaftaran, pembelian, dan Kak Nida letakkan di bawah Kak Nida punya group di mana Kak Nida akan sentiasa bimbing, memberikan informasi dan juga sentiasa memberikan promosi atau tips dari masa ke semasa mengenai emas. Okey, dan juga emas di Public Gold sendiri. Kepada mereka yang misal kata belum tahu lagi tentang Public Gold beroperasi sejak 2008 lagi. Okey, dan anda sendiri boleh walk in ke branch ke Menara Public Gold Jalan Tun Razak Jalan Imbi. Anda boleh rasakan sendiri bagaimanakah suasana Public Gold sendiri menjalankan operasi setiap hari mengenai
penjualan emas, pembelian balik emas, okey. Dan jangan lupa hari raya nanti ada open house untuk customer Public Gold. Okey, pada 6 Mei. Tak silap kat ni dah 6 Mei ya. Kita raya ujung April. Okey, 6 Mei ada rumah terbuka hari raya untuk customer. Datanglah ke sana. Mungkin ada yang trauma, takut Public Gold ni betul ke tidak. Okey, jom datang ke Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Jalan IB. Dulu merupakan Menara Jacob. Kalau anda kenal, tahu apa itu Menara Jacob? Okey, dekat situlah Public Gold beli bangunan tersebut dengan harga 100 juta dan sekarang menjadi Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Jalan IB. Okey, jadi anda boleh rasakan sendiri suasana Public Gold menjalankan aktivitinya. Dekat Malaysia sendiri kita ada seluruh Malaysia ada semua cawangan Public Gold kecuali di Perlis. Okey, jadi maknanya Public Gold tu bukan nak consider satu company yang kecil saja. Dah ada 18 cawangan dekat Malaysia, lepas tu 4 cawangan dekat Indonesia. Bakal buka lagi cawangan seterusnya. Ada di Bandung, Yogyakarta, Yogyakarta, Surabaya. Kak Nida pun dah tak ingat dah. Bandung ada 4. Okey, sebab ada 2 tu branch yang baru buka. Jadi consider macam Public Gold bakal berkembang lagi dan lagi di Indonesia. Sebab apa? Dekat Indonesia lebih ramai populasinya, consider potensi untuk mendapat customer kat Indonesia lebih besar. Kat Malaysia, okey, dah ada 18, dekat Indonesia dah ada 4. Bakal buka lagi cawangan seterusnya. Okey, so kepada tuan Syed Bakar, jangan lupa klik bio link Kak Nida dan Kak Nida akan guide satu persatu untuk dari mula mendaftar sehingga pembelian emas. Dan Tuan Bakar boleh pantau transaksi pembelian kita di website ataupun di apps 24 jam. Okey, apabila kita dah buat pembelian pertama, kita akan terima PG code. Dengan PG code tu kita dah boleh log in, kita boleh pantau transaksi pembelian kita, kita boleh buat kalau melalui account gap, kita boleh ranukan online, kita boleh jual semula ataupun kita nak simpan sahaja di dalam account gap Gold Accumulation Program tersebut tanpa sebarang upah dikenakan. Yes, tak ada charge pun dikenakan sepanjang kita menyimpan di dalam account gap Gold Accumulation Program. Sebab apa? Ada di kalangan kita, ada yang mungkin selalu outstation, selalu travel ataupun selalu tak ada dekat rumah sebab selalu consider kerja keluar. Okey, jadi takut nak simpan emas dekat rumah, jadi adalah lebih baik simpan melalui account gap. Okey, apa maksud account gap ni Kak Nida? Okey, dalam account bank kita menyimpan duit ringgit, betul? Dalam bentuk RM, dalam bentuk ringgit Malaysia. Tetapi dalam account Gold Accumulation Program kita menyimpan gram emas. Rekod transaksi adalah gram emas. Contohnya harga hari ini kita beli 1 gram RM304. Dalam rekod emas kita, account gap kita adalah dalam bentuk gram, jadi 1 gram dalam account gap kita. Tapi esok lusa harga naik turun tak payah risau, dia tetap 1 gram. Okey, jadi penyimpanan kita itu tak dikenakan sebarang charge. Kalau kita nak keluarkan, nak ranukan atau nak jual semula, syarat dia mudah saja. Kekalkan 1 gram di dalam akaun, selebihnya kita dah boleh keluarkan. Okey, itu melalui account gap Gold Accumulation Program. Kaedah yang kedua adalah di mana auto debit account gap. Auto debit ini adalah di mana kita subscribe selama 12 bulan dalam tarikh tertentu. Contohnya kita dapat gaji 28 hari bulan, kita subscribe, lepas tu amount kita letak contoh minimum RM200 lah. Contoh sebulan RM200. Sepanjang 12 bulan tu RM200 tolak auto debit daripada akaun bank kita kepada akaun gap kita. Simpanlah dalam bentuk 0.3 gram tu. Okey, kalau misal kata RM100 hari ini adalah 0.3289. Jadi kalau RM200 berganda. Peluang menang setiap bulan ya. Setiap bulan bunga emas 10 gram. Peluang menang bunga emas 10 gram untuk cabutan bertuah, di mana itu adalah hadiah utamanya. Hadiah kedua 5 gram. Dia hadiah pertama 10 gram, 5 gram, seterusnya 1 dinar, setengah dinar, 1 gram, 0.5 gram dan seterusnya. Maknanya melalui auto debit account gap,
peluang menang emas setiap bulan. Bukan sekali saja, sepanjang 12 bulan tu kita layak untuk cabutan bertuah menang emas. Itu auto debit account gap. Yang ketiga adalah promosi 10 kali bayar. Ini paling favourite lah kepada mereka yang nak konsisten menyimpan emas tetapi dah lock harga. Okay. Lock harga tu macam mana? Okay, contohlah hari ini kalau kita nak membeli 10 gram, okay, harganya untuk bulan pertama adalah RM337 sebab dia campur dengan premium dan juga kita buat easy payment purchase. Premium easy payment purchase. Jadi bulan seterusnya hanya RM304 selama 9 bulan. Okey, pertama kita dapat lock harga. Harga naik tinggi macam mana sekalipun kita tak payah risau. Kita follow yang harga kita dah lock hari ini. Itu bestnya ambil promosi 10 kali bayar. Kita dapat lock harga. Okey, jadi kalau kita nak lock 1 dinar, okey, harga 1 dinar semasa Kak Nida cek semak sistem tadi adalah RM1,295. Bulan pertama RM149, tapi 9 bulan seterusnya RM129. Harga naik tinggi macam mana pun tak payah risau. Kita follow harga yang kita dah lock hari ini. Itu kelebihan apabila kita ambil promosi 10 kali bayar. Lepas tu, pertama dapat lock harga. Kedua, kita dapat beli emas yang lebih besar lah. Sebab apa? Kita peluang dapat bayar kepada 10 bulan, pecah 10 bulan, mampu milik tak untuk semua golongan? Kan? Contoh kita nak beli 10 gram kan. Kita kata nak ada sedebuk duit 10 gram. Nak beli 10 gram. Bernilai hari ini RM3,048. Tapi kalau dah buat ambil promosi 10 kali bayar, dah pecah kepada 10 bulan. Mampu milik tak untuk kita? Jadi consider macam kita dah bahagi 10 bulan. Habis bayar akan post berinsurans kepada kita. Jadi kan consider pertama dapat lock emas lebih besar. Kedua, kita dapat consider mampu milik sebab dipecahkan kepada 10 bulan. Ketiga, consider seperti kita mendisiplinkan diri membuat simpanan paksa diri setiap bulan untuk simpanan emas. Terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih kepada Mr. Sois. Terima kasih join Kak Nida. Okay, so itu adalah promosi 10 kali bayar. Pertama, account gap. Kedua, auto debit account gap. Ketiga, promosi 10 kali bayar. Dan keempat, kepada mereka yang ada kuantiti atau amount tertentu, nilai emas ringgit tertentu, ada simpanan tertentu, nak membeli secara tunai pun boleh. Okey, nak membeli secara tunai dan kalau bawah 21.25 gram, hantar kepada kita secara pos berinsurans. Tak payah risau. Sepanjang Kak Nida join Public Go, tak pernah lagi emas yang Kak Nida beli tak dapat. Secara pos berinsurans tu maksudnya, penghantaran emas kepada kita dah di cover dengan insurans. In case emas tak sampai kat tangan kita, Public Go akan ganti balik. Selepas membuat penyelidikan dengan Courier Service, lepas tu siasatan dah dilakukan, Public Go akan ganti balik emas kita. Tak payah risau. Lebih 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Okay? So, kalau kita misal kata nak beli secara cash and carry, datanglah ke Menara Public Go, Jalan Tun Razak. Pergi dekat sana, pastikan dah ada PG code. Sebab apa? Public Go akan tanya dulu dah ada PG code untuk dah berada di bawah dealer. Sebab apa? Kalau berada di bawah dealer yang akan membimbing anda. Public Go tidak akan memberikan sebarang guidance kepada anda. Tetapi untuk dealer dah dilatih untuk dengan memberikan informasi kepada anda, SOP, video, cara membeli, cara apa saja step yang perlu ada, promosi dan juga tips-tips diberikan daripada dealer kepada penyimpan-penyimpan emas di bawah bimbingan mereka. Jadi pastikan anda memiliki PG code dan berada di bawah rangkaian yang positif, sentiasa mendapat ilmu emas dari masa ke semasa. Okay, so terima kasih kepada Maizatul Aisyah, Hamia Hadi. Okay, dan dalam masa yang Kak Nida secara peribadi yang membuat simpanan emas di bawah bimbingan Kak Nida, daftar percuma. Untuk mereka yang ambil account gap, ada rebate RM10 untuk anda.
mereka nak mulakan dengan RM100. Okey, 90 daripada anda, 10 daripada Kak Nida. Mereka yang anda nak ambil promosi 10 kali bayar pun ada discount rate daripada Kak Nida. Okey, Kak Nida akan berikan kod diskaun untuk anda. Lepas tu mereka yang dah sedia ada di bawah bimbingan anda membuat sebarang pembelian pun ada diskaun untuk anda. Sebab apa? Kita nak menggalakkan lebih ramai lagi memiliki emas dengan mudah, murah, telus dan patuh syariah. Okey, yang penting siapakah panel beli gold ini? Okey, kenapa siapakah yang memberikan CJ kepatuhannya adalah Amani Advisor Sedia Berhad, di mana pengerusinya adalah Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Okey, jadi jangan risau, semua kaedah dekat Public Gold adalah patuh syariah. Account gap, auto debit, promosi 10 kali bayar, belian tunai, semuanya mendapat kelulusan kepatuhan syariah. Jadi yang penting kita sendirilah. Okey, kalau misalnya kata nak menyimpan emas tu, pilih di tempat yang consider ada background profile yang kukuh. Lepas tu kemudahan untuk anda, boleh pantau anda punya pembelian secara online, mudah, murah, telus dan patuh syariah. Yang seterusnya memang mudah sangat yang Kak Nida cakap ni. Sebab apa? Mampu milik untuk semua golongan. 4 kaedah tu dah beri anda peluang menyimpan emas. Tak semestinya ada ribu-riban saja nak boleh membeli emas. Tidak. Itu yang Kak Nida sendiri dulu tak tahu. Kak Nida ingat, orang ni ada duit, bolehlah nak beli emas. Orang ni ada bonus, adalah nak beli emas. Kita ni tak ada. Contoh. Okey, contoh. Tetapi rupanya tidak. Dengan 100 pun anda dah boleh membeli emas. Itulah Kak Nida cakap tadi, kat awal tadi. Kak Nida respect dengan 2-3 orang suri rumah. Okey, suri rumah yang tidak ada income bulanan tetapi boleh menyimpan emas dengan duit yang mereka asingkan untuk yang dapat daripada suami ke ataupun mungkin ada side income ke. Mereka suri rumah pun boleh menyimpan emas. Okey, apalagi yang mereka ada income bulanan tu, yang ada pendapatan tetap tu, mesti lagi boleh daripada seorang suri rumah. Tapi suri rumah pun boleh dah mula menyimpan emas sebab kaedah mampu milik yang ada dekat Public Gold. Okey, kepada kawan-kawan Kak Nida yang masih ada lagi di bawah, terima kasih Tuan Syed Bakar bagi Kak Nida banyak like, dah 1.6k. Terima kasih sangat-sangat. Okey, so Tuan Syed jangan lupa klik bio link Kak Nida. Okey, dapatkan nombor Kak Nida. Lepas tu Kak Nida akan guide step by step daripada mula untuk memulakan simpanan emas. Terima kasih kepada Liza Arifin join Kak Nida. Okey, dan jangan lupa grab promosi yang Kak Nida berikan tadi. Poin Kak Nida hari ini adalah walaupun suri rumah boleh menyimpan emas, apalagi mereka yang ada pendapatan tetap ataupun pendapatan bulanan. Sebab apa? Kak Nida dulu sendiri pun lambat kena emas. Sepanjang Kak Nida bekerja tak ada kesedaran langsung menyimpan emas. Tetapi apabila kita dah berada bukan di dalam zon selesa ketika itu dan kita baru tersedar ataupun ada consider sesuatu yang memberikan kita tekanan, jadi kita akan lebih kreatif dan muncullah kepada penyimpanan emas yang Kak Nida buat dulu tak minat, sekarang dah mula, dah tak boleh stop. Once you start tak boleh stop. Sebab apa? Emas ni dia seperti aura, dia mesti aura. Dia bila kita dah mulakan, dia akan ketagih nak tambah dan tambah dan tambah lagi. Okey, yang penting anda kena pasti siapakah anda dalam penyimpanan emas ini. Adakah anda penyimpan, pelabur ataupun peniaga? Yang penting biasanya kalau kita mulakan berdikit-dikit, anda merupakan seorang penyimpan. Penyimpan yang penting konsisten. Konsisten, paksa diri setiap bulan asing 10% daripada gaji untuk simpanan. Kita nak membuat simpanan ini adalah untuk masa depan kita sendiri dan juga keluarga kita. Jihad ekonomi kita. Semakin anda membeli emas, semakin banyak simpanan anda. Semakin anda membeli emas, semakin banyak anda punya aset. Okey, jadi apabila terdesak, hantar saja emas anda ke Arano. Dan ingat macam Kak Nida cakap tadi, hanya orang yang ada emas saja boleh walk in ke Arano untuk mendapatkan pinjaman tunai segera. Okey, tak payah kita buat loan express di tempat lain sebab anda dah ada emas. Okey, tak semestinya orang yang ada duit itu ada emas. Jadi anda yang ada emas, maksudnya anda ada duit. Caranya dengan boleh membeli dengan cara berdikit-dikit melalui 4 kaedah yang Kak Nida cakap tadi, yang di mana kaedah itu adalah mudah, murah, telus, patuh syariah dan mampu milik. Okey,
So, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. Okay, insyaAllah Kak Nida akan memberikan informasi dari masa ke semasa. Follow posting-posting Kak Nida. Anda boleh dapatkan tips daripada Kak Nida punya Linktree. Okay, di mana anda boleh sentiasa mendapatkan tentang promosi, tentang apa saja tips-tips yang diberikan dan juga tentang public gold dan emas di public gold itu sendiri. Yang penting anda kena paksa diri untuk membuat simpanan masa depan anda juga. Okey, beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Ingat kata-kata daripada pakar-pakar keuangan ataupun mereka yang dah terlebih dahulu menyimpan emas daripada kita. Okey, sebab mereka lebih memahami perjalanan pembelian ataupun penjualan emas. Mereka lebih memahami tentang trend harga emas ataupun tentang tips-tips yang disediakan. Jadi kita belajar daripada buku-buku yang ditulis oleh mereka. Okey, selain daripada itu, apabila anda berada di bawah Circle Public Gold, Circle PGYM, anda sentiasa akan boleh hadiri training-training diberikan kepada anda dari masa ke semasa, di mana emas anda kena menyimpan dengan ilmu. Tanpa ilmu, anda boleh collapse. Sebab apa? Tanpa ilmu, emas yang anda pegang ini, emas yang anda miliki ini boleh habis dengan bila-bila sahaja. Sebab apa? Kita takut dengan sentimen, kita takut dengan pergerakan harga. Sedangkan selagi anda ada ilmu, anda tak perlu gusar. Sebab anda dah tahu tentang perjalanan kenaikan ataupun trend emas ini. Okay? So, follow Kak Nida rapat-rapat. Jangan lupa nidago.com dan pastikan anda sentiasa mendapat ilmu emas dari masa ke semasa. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang join Kak Nida. Terima kasih kepada Tuan Syed Bakar bagi Kak Nida like banyak-banyak. Dah 2.2k. Okey, Kak Nida hargai sangat-sangat. Jangan lupa follow Kak Nida rapat, contact Kak Nida dan Kak Nida akan guide anda dari A to Z. InsyaAllah. Follow Kak Nida rapat. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang join Kak Nida. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.